姐妹们下午好，很感恩今天我们还有机会一起来参加这个姐妹团契。Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk mengikuti persekutuan wanita di sore hari ini. 我们要一起预备好我们的心，我们唱诗思想他的爱。Persiapkan hati kita mengangkat satu pujian ingat kasih-Nya。我们一起来思想他对我们的爱，他对我们的怜悯，他对我们的恩典。思想他的爱，思想他的良善，思想他的怜悯我一生，就像天里的月光高，我天父的慈爱也有多深，天父的慈爱也有多深，我怎能忘记爱的人，我怎能忘记他怜悯，他帮助，他帮助，他帮助我需求，天父的慈爱也有多深。Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kekal selamatkanku. Dan kasih-Nya seperti langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah. Dia berubah, dia berubah, kuasaku, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Kasih Allah kepada kita sungguh besar，神对我们的爱是何等的大。这时候我们要一起来听主对我们说话。Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan。 Ibu-ibu selamat sore, Shalom. 主内亲爱的姐妹们，下午好。 Ibu-ibu, tema kita pada hari ini ialah Mara dan Elim, tidak ada ruang untuk bersungut-sungut. 我们今天的主题就是马拉与以琳没有埋怨的空间。 Mari kita membuka Alkitab kita, 我们一起来翻开圣经， Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. 出埃及记15章22到27节。 Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. 出埃及记15章22到27节。 Mari kita membacanya bersama-sama. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 到了马拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉。 Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? 摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。 Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan,
Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 他们到了以琳，在那里有12股水泉，70棵棕树，他们就在那里的水边安营。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起来低头祷告。 Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan di Komisi Wanita. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menolong kami, supaya kami dapat memahami betul, mengerti secara mendalam ya Tuhan, apa maksud daripada firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami juga Tuhan, supaya kami bisa juga melakukan firman Tuhan ini di dalam keseharian kami. Kiranya Engkau yang menjamah, melayakkan dan mengurapi kedua hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapa, biarlah apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, itulah yang kami sampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. COVID-19. 新冠肺炎的大流行， Ibu-ibu di masa pandemik seperti ini, 在这大流行的期间， COVID-19 itu membuat seluruh lapisan masyarakat merasa ketakutan dan kekhawatiran. 这个大流行呢，使众人呢感到害怕与忧虑。 Ada banyak kesulitan di dalam hidup yang kita temui. 在我们生命中有很多的困难， Entah itu karena kesehatan kita yang terancam, 也许是我们的身体， apalagi ekonomi Indonesia sudah masuk ke dalam resesi ekonomi. 或者我们的国家的经济上也有问题， Dan tidak bisa kita pungkiri ibu-ibu, 我们也免不了。 COVID-19, isu-isu berkaitan dengan pandemik ini, bahkan berita-berita yang kita dengar, 我们所听的关于这个大流行的新闻， semuanya itu menghimpit hati kita 这一切呢，困扰了我们的心， dan menyesakkan hati kita. 也使我们困扰了。 Sehingga yang terjadi di antara kita adalah 因此呢，我们当中 rasa takut, khawatir, tidak aman, 就有了这个恐惧感，还有忧虑，还有不安心。 mungkin juga ada yang berkeluh kesah kapan COVID ini bisa selesai. 也许也有人叹息说，这个大流行什么时候才结束呢？ Mungkin juga di antara kita ada yang susah tidur karena ketakutan karena COVID ini. 也许我们当中呢，有的睡不着觉，因为担心这个大流行会到几时。 Nah, ibu-ibu, lebih kurang perasaan inilah yang dialami oleh bangsa Israel. 姐妹们，这样的感受大概就是以色列民所经历的， Yaitu ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. 就是当他们刚刚从埃及地出来的时候， Khawatir dan takut. 他们忧虑并害怕， Mungkin ini wajar sekali ya ibu-ibu. 这也许是很正常的。 Khawatir dan takut karena di Mesir itu mereka disiksa, dipaksa untuk kerja. 他们忧虑害怕，因为在埃及的时候呢，他们被埃及人虐待， Diperbudak, dipukul, dan mereka juga disuruh kerja paksa. 他们作为埃及人的奴隶。 Bahkan bangsa Mesir itu memperlakukan bangsa Israel seperti bukan manusia. 甚至呢，埃及人没人性的对待以色列民， Begitu sadis perlakuan mereka terhadap bangsa Israel. 他们对以色列人的对待呢是很恐怖的。 Bisa dipastikan bangsa Israel itu trauma sekali ibu-ibu. 所以呢，这些以色列人呢，他们就受到了外伤与内伤， Mereka juga khawatir dan takut sekali 他们也忧虑害怕， karena mereka bangsa yang tidak memiliki raja. 因为他们是没有国王的国民。 Raja yang memberikan arahan atau perintah harus kemana kita pergi, apa yang harus kita lakukan. 没有一个指导他们的国王， Mereka khawatir dan takut karena mereka juga tidak memiliki prajurit. 他们忧虑害怕，也因为他们没有兵丁， Prajurit yang menjaga mereka atau memberikan keamanan bagi mereka. 看守他们是给他们安全感的兵丁。 Namun ibu-ibu bangsa Israel bukan hanya sekedar takut atau khawatir, 但是呢，他们呢，这些以色列民呢，他们不单单忧虑，不单单害怕， tetapi mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. 他们也离弃了神，忘了神。 Buktinya apa? 证据在哪儿呢？
Buktinya apa sehingga bangsa Israel itu bisa meragukan Tuhan dan melupakan Tuhan? 为什么我们会说以色列人怀疑了神，离弃了神呢？ Apakah itu ada di dalam Alkitab, di dalam kisah ini? 是不是在这个故事里面有说到？ Yuk, ibu-ibu kita kupas kisah ini, kisah Mara dan Elim. 我们要一起来看这个马拉与林的故事。 Ibu-ibu, konteks yang kita baca barusan, 我们刚刚读的经文呢， konteks firman Tuhan yang kita baca, 那时候的情景呢， mereka ini sedang berada di padang gurun, 他们正在旷野， sebuah daerah yang bernama Mara. 就是在一个名叫马拉的地方。 Di mana di Mara itu mereka tidak bisa minum airnya. 在这个马拉呢，他们找不着水喝， Ada air tapi tidak bisa diminum 有水可是喝不了， karena pahit rasanya. 因为味道是苦的。 Ibu-ibu, kalau kita pikir kembali, 如果我们再想一想， mungkin wajar sekali kalau seandainya bangsa Israel itu berkeluh kesah di hadapan Tuhan. 如果以色列民在神的面前呢，他们叹息，这是很正常的。 Kenapa? Karena mereka sudah merasa kelelahan dan haus. 为什么呢？因为他们那时候呢很口渴、很疲倦， Mereka penat dan butuh istirahat. 他们疲倦而需要休息， Karena mereka sudah berjalan di padang gurun 3 hari lamanya tanpa menemukan air. 因为他们已经在旷野走了3天，找不着水喝。 Mungkin persediaan air yang mereka miliki sudah menipis atau sudah habis. 也许呢，他们所预备的水呢已经喝完了。 3 hari berjalan dari sejak laut Teberau itu dibelah oleh Tuhan sampai mereka di Mara. 自从神为他们分裂红海，直到他们走到马拉，有3天的路途， Mereka tidak menemukan air untuk diminum. 他们没有水喝。 Pasti wajar sekali ibu-ibu kalau seandainya udah lelah, sudah menemukan air, wah ada air, tapi tidak bisa diminum airnya. 应当是很正常的。他们没有水喝，见到水呢，他们那个水又苦，不能喝。 Mungkin wajar kalau seandainya mereka mengeluh. 也许他们叹息是很正常的， Namun mereka bukan hanya sekedar mengeluh, ibu-ibu. 但是呢，姐妹们，他们不单单叹息， Hati mereka itulah yang ditegur oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. 神要责备他们的心态。 Mereka itu udah mengeluh, khawatir, takut, 他们叹息、忧虑、害怕， melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan mereka juga bersungut-sungut. 他们忘了神，离弃了神，而是埋怨了神。 Ibu-ibu, Allah itu tidak suka dengan sikap kita yang khawatir. 姐妹们，神不喜悦我们忧虑的心态， Karena di dalam sikap khawatir itu, di dalam sikap kekhawatiran itu, tidak ada sikap yang percaya kepada Tuhan. 因为在我们忧虑的时候呢，我们就怀疑了神。 Di dalam sikap khawatir itu ada rasa meragukan Tuhan, hati yang meragukan Tuhan. 在我们忧虑的时候呢，我们就表示我们不够相信神， Mereka juga dibenci oleh Tuhan, 神也责备他们， karena Allah itu tidak suka dengan sikap mereka. 因为神不喜悦他们的心态， Melupakan, meninggalkan Tuhan, apalagi dengan sikap bersungut-sungut, Allah sangat benci dengan sikap itu. 忘了神，离弃了神，埋怨。 Pertanyaannya adalah, 问题就是， kenapa Allah itu tidak suka dengan sikap kita yang bersungut-sungut? 为什么神不喜悦埋怨的心态呢？ Ibu-ibu, kalau kita perhatikan kata-kata bersungut-sungut ini, 如果我们看这个发怨言这个词， kata bersungut-sungut itu berasal dari satu kata yaitu sungut. 这个词呢就根基于怨这个字， Kata sungut itu memiliki makna gerutu. 怨就是我们埋怨， Dan ibu-ibu, kata gerutu itu memiliki makna 这个埋怨的意思就是呢， perkataan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh seseorang secara bergumam. 我们说话呢可是无声的， Berbicara dengan suara yang tertahan di mulut. 我们的声音呢只在我们的口里， Dan itu dilakukan secara terus-menerus. 也是不断的、持续不断的去做。 Karena ada rasa yang mendongkol atau atau ada rasa ketidakpuasan di dalamnya. 因为我们心里呢有很讨厌或者不满意， Tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya. 不满意于我们所经历的事情。 Jadi secara sederhana kata gerutu maksudnya adalah 所以呢，这个发怨言的意思就是 orang yang marah, orang yang kesel, orang yang dongkol, 一个生气的人， yang dia berbicara tuh kayak dan kayak kesal sekali. 他说话呢就表示他是很气的。 Kenapa bisa begini? 这样，
Lebih kurang begitulah orang yang bergerutu. 发怨言的人大概就是这样。 Nah, pertanyaannya adalah, 问题就是， apakah pantas bangsa Israel itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bergerutu di hadapan Tuhan? 以色列人是不是配的向神发怨言？ Mengapa mereka bisa tidak puas dengan Allah? 为什么他们会对神不满意？ Bukankah ibu-ibu bangsa Israel itu sudah melihat Allah itu baik sekali? 他们不是已经经历到神的美善呢？ Bukankah Allah itu sangat sayang kepada bangsa pilihannya ini? 为什么神不是已经这么爱他们吗？ Kenapa? 为什么呢？ Ibu-ibu, padahal 3 hari sebelumnya 其实呢，3天之前， bangsa Israel itu baru saja menyaksikan kehebatan Tuhan dan mujizatnya Tuhan. 以色列人刚刚看到神的权威、神的大能力， Mereka melihat bagaimana Allah itu bermurah hati bagi bangsa ini. 他们已经亲眼看见神对他们的怜悯。 Yang pertama, Bapak Ibu. 第一， Nah, yang pertama itu mereka itu baru saja melihat 10 tulah di tanah Mesir. 他们刚刚看见神赐给这个埃及人有10种的灾殃。 10 tulah yang begitu mengerikan dan menakjubkan. 这个10个灾殃是很奥秘的。 Tapi bangsa Israel ini mereka diselamatkan oleh tangan Tuhan. 可是呢，神却拯救了这个以色列人。 Kalau kita perhatikan Alkitab kita, 如果我们注意看我们的圣经， di sana tuh dikatakan bahwa hanya tanah Goshen, tempat tinggal bangsa Israel di Mesir, yang dilindungi oleh Allah. 在那里说呢，只有歌山这个地方是没有受这个灾殃的。 Sehingga mereka tidak menerima hukuman dan murka Allah atas Mesir. 因此呢，以色列人呢就没有面临到神对埃及人的怒气。 Mereka sudah menyaksikan 10 tulah itu dengan mata kepala mereka sendiri, ibu-ibu. 他们已经亲眼看见这个10种灾殃， Bukan dengar kata orang lain. 不是听别人说的。 Dan 10 tulah itu dekat sekali dengan mereka. 这个10种的灾殃与他们很近。 Tapi uniknya Allah itu bermurah hati sehingga mereka tidak kena 10 tulah itu. 可是神怜悯他们，让他们从这个10种的灾殃免历去。 Itu yang pertama. 这是第一点。 Mereka melihat 10 tulah itu di tanah Mesir. 他们看见在埃及的10种灾殃。 Yang kedua, ibu-ibu, 第二， mereka melihat bagaimana Allah itu membelah laut teberau. 他们也亲眼看见神怎样为他们分裂了红海。 Kisah itu dan pemandangan itu dilihat oleh mereka sendiri. 这个故事这样的情景，它是他们亲眼经历的。 Disaksikan oleh seluruh bangsa Mesir dan bangsa Israel. 这种情景呢，是以色列人和埃及人亲眼看见的。 Ibu-ibu, kisah ini, cerita ini bukanlah mitos ataupun legenda. 这个故事不是神秘， Ada pihak geologi ataupun arkeologi. 有地质学家和考古学家， Mereka meneliti di laut teberau itu. 他们就在这个红海做一个研究。 Dan ibu-ibu di laut teberau itu ketika mereka menyelam, 当他们潜水， mereka menemukan batu karang itu bentuknya itu persis sekali dengan bentuk roda perang orang Mesir atau punyanya Firaun. 在里面呢，他们发现到有一个珊瑚礁是跟这个法老的车辆的形状是同样的。 Bentuk karangnya itu persis sekali seperti roda perang orang Mesir. 它的形状和法老的车辆是很像的。 Ibu-ibu bisa lihat itu di YouTube ya. 我们可以在 YouTube 看这个， Itu ada videonya begitu. 有这个的视频。 Bahkan di dalam kitab saudaranya kita, 在我们其他宗教的他们的书本呢， mereka juga mencatat kisah laut teberau itu dibelah oleh Tuhan. 他们也曾经记载，神为他们为以色列人分裂红海。 Pada waktu itu, ibu-ibu, 那时候呢， mereka itu menapaki atau berjalan di tanah kering. 他们是走在甘露上， Berjalan di tengah-tengah laut teberau itu. 他们走在红海的中间， Sedangkan sebelah kanan dan kiri mereka 他们的左右 itu ada dinding laut teberau. 就是海墙。 Ibu-ibu, kalau kita mungkin berada di sana, 如果我们当时在场， kita akan tersungkur memuji Allah kita. 我们会俯伏敬畏神。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kita merasakan bagaimana hebatnya Allah kita. 因为我们亲身经历到神的权威能力， Perbuatan tangannya itu begitu nyata dan dekat sekali dengan kita. 他的大
大能大力是显明在我们身上的。 Dan ketika mereka melihat semuanya itu, ibu-ibu, 当他们看见那一切， mereka itu memuji Tuhan dengan hebatnya. 他们满心的称谢神。 Ada satu pasal khusus menceritakan bagaimana Israel dan Musa itu bersyukur kepada Tuhan melihat peristiwa itu. 出埃及记有一章呢，是专门他们怎样称谢耶和华。 Itu yang kedua. 这是第二点， Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah itu membelah laut teberau. 他们亲眼的看到神怎样为他们分裂红海。 Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, 第三， ada tiang awan dan tiang api 有云柱和火柱 yang selalu menaungi mereka dan menghangatkan bangsa Israel. 遮盖他们，使他们温暖。 Ada tiang awan dan tiang api. 有云柱和火柱， Itu menjadi tanda dan bukti bahwa Allah itu menyertai mereka. 这是神与他们同在的记号。 Mereka bisa merasakan hadirat Allah yang begitu dekat dengan mereka. 他们能够经历到神与他们同在，与他们很亲近。 Ibu-ibu, ada sebuah peristiwa yang sangat unik sekali 姐妹们，有一个很特别的事情， tentang tiang awan ini dan tiang api ini, 关于云柱和火柱， yaitu ketika bangsa Mesir sedang mengejar bangsa Israel, 就是当埃及人追以色列人， yaitu pengejaran yang terakhir kalinya, 就是最后一趟的追， yaitu lebih kurang dekat sekali dengan laut teberau itu. 就是当他们亲近这个红海， Bangsa Mesir ini melihat bagaimana Allah Israel itu benar-benar menjaga bangsa umatnya itu, pilihannya itu. 埃及人亲眼的看见耶和华怎样看顾保守以色列人。 Allah itu menjaga Israel dengan cara yang sangat unik sekali, ibu-ibu. 耶和华以特别的方法来看顾保守以色列人。 Jadi ketika bangsa Mesir itu sedang mengejar bangsa Israel untuk terakhir kalinya, 当他们最后追上了这个以色列人的时候呢， malaikat Allah yang dalam rupa tiang awan itu, 就是有神的天使，就是接着这个云柱， yang tadinya berjalan di hadapan atau di depan bangsa Israel, 之前是走在以色列人的前边的， pindah ke belakang bangsa Israel, 然后就搬到他们的后边去。 berjalan dan pindah ke belakangnya Israel. 云柱呢，从前边走到后边， Jadi malaikat Allah itu, 所以呢，神的天使 tiang awan itu berada di tengah-tengah antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. 这个云柱呢，就在埃及人和以色列人的中间， Di tengah-tengah kedua bangsa itu ada Allah di sana 在他们中间呢有耶和华， yang berbentuk tiang awan. 就是接着这个云柱。 Ibu-ibu, Alkitab mencatat bahwa 圣经记载说， tiang awan itu menimbulkan kegelapan. 这个云柱呢就引起了黑暗， Akhirnya malam itu lewat ataupun malam itu tiba-tiba datang. 然后呢，那个夜晚呢就这样的过去， Sehingga bangsa Mesir itu tidak bisa mengejar bangsa Israel. 所以呢，当夜呢，埃及人不能追上以色列人， Kenapa? Karena kalau di padang gurun itu, ibu-ibu, 因为在旷野呢， kalau malam itu sangat dingin sekali, angin kencang dan banyak badai. 在夜晚呢是有风吹，然后是很冷的， Bahkan ada badai pasir. 有时候呢也会有沙暴， Karena ada malaikat Allah atau hadirat Allah itu, 因为有神的同在， bangsa Mesir tidak bisa mengejar bangsa Israel. 埃及人就不能追上以色列人。 Tentara Mesir itu sepertinya kewalahan sekali untuk mengejar bangsa Israel. 埃及的兵丁呢就很难追上以色列人。 Kalau ibu mau lihat, bisa dilihat di dalam kitab Keluaran. 如果我们要更清楚的了解，我们可以看出埃及记， Keluaran pasal yang ke-14 ayat 19 sampai ke-20. 出埃及记第14章从19到22节。 Nah, ibu-ibu, ketika bangsa atau tentara Mesir sedang mendekati bangsa Israel, 当埃及的兵丁已经亲近了以色列人， mereka berada di tengah-tengah laut teberau yang sedang dibelah oleh Tuhan. 神为他们分裂了红海，他们就在红海的中间。 Jadi ketika laut teberau itu dibelah oleh Tuhan, 当红海被分裂了， di sana tuh ada proses pengejaran, ibu-ibu. 在那里呢也有这个追的行动， Di mana bangsa Mesir atau tentara Mesir mengejar bangsa Israel di tengah-tengah laut teberau yang dibelah oleh Tuhan. 埃及人呢继续追以色列人，直到这个红海的中间， Ibu-ibu, sampai tentara orang Mesir itu berkata, 直到埃及的兵丁这样说： marilah kita lari meninggalkan orang Israel. 我们赶快离开这个以色列人吧， Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita. 因为是他们的神为他们
打仗。 Ibu-ibu, ini suatu kisah yang sangat unik sekali. 这是很特别的事件。 Dan bukankah itu mengherankan bagi kita yang membacanya? 当我们读这个故事的时候，我们是不是很惊讶？ Di tengah-tengah laut teberau yang telah dibelah oleh Tuhan, 在红海的中间有甘露， ada pengejaran waktu itu, 也有人追人。 tapi rodanya itu, 可是呢，兵丁们的车辆的轮胎， roda bangsa Mesir itu, 埃及人的轮胎， itu diberatkan oleh Tuhan. 神使他们的轮胎行走得很重， Seperti dibelok-belokkan oleh Tuhan. 使他们弯来弯去。 Ibu-ibu tentara Mesir saja bisa takjub melihat bagaimana Allahnya Israel menjaga dan melindungi mereka. 连埃及的兵丁也能看到耶和华怎样的看顾保守以色列人。 Mereka merasakan dan melihat itu sendiri. 他们经历过，也亲眼的看见。 Bagaimana Allah Israel sayang sekali dengan bangsanya. 他们也知道以色列人的耶和华是多么的爱以色列人。 Namun setelah mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun, ibu-ibu, 但是呢，当他们在旷野走了3天以后， dengan mudahnya, dengan gampangnya mereka melupakan seluruh kebaikan Tuhan itu. 他们就这么容易的把神的美善给忘了。 Setelah berjalan 3 hari itu, 他们走了3天以后， hati mereka degil, melupakan Tuhan dan kurang ajar dengan Tuhan. 他们的心呢是愚昧无知的，他们是离弃神了， Mereka bersungut-sungut di hadapannya Tuhan. 他们向神抱怨， Namun Allah itu masih sabar. 但是神还是有耐心的。 Ketika dimarah, mereka tidak bisa minum air di sana karena pahit rasanya. 当他们在马拉的时候，他们不能喝水，因为水是苦的。 Allah itu menyatakan kemurahan hatinya 神就怜悯他们， dengan cara memberikan kayu kepada Musa 神就给摩西一棵树， agar Musa melemparkan kayu itu ke air yang pahit itu. 把这棵树呢丢进水里， Sehingga rasanya dari pahit berubah menjadi air yang manis. 使这个水呢从苦的呢变为甜。 Menakjubkan bukan, ibu-ibu? 这件事情是不是让我们很惊讶？ Di sanalah di Marah itu Allah menegur bangsa ini dengan keras. 在马拉，神就硬的责备了以色列人。 Jika engkau taat mendengar perintahku, 如果你是遵守我的命令的， mengikuti jalan-jalanku dan ketetapanku, 你遵守我的一切的典章律例， Tuhan berjanji aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada bangsa Mesir kepadamu. 神就应许他们说：“我不会将给埃及人的灾殃赐给你们。” Akhirnya ibu-ibu, kisah ini ditutup dengan sebuah cerita yang manis. 最后呢，这个故事呢的结局是甜味的。 Cerita yang manis tapi menampar bangsa Israel. 这个故事呢是甜的，可是呢已经责备了以色列人， Karena Alkitab mencatat, ibu-ibu, 因为圣经记载， akhirnya tibalah mereka bangsa Israel di sebuah daerah yang bernama Elim. 最后呢他们就到了一个地方，名叫以琳。 Di sana terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. 在那里呢有12股水泉，有70棵棕树。 Ibu-ibu, seharusnya bangsa Israel itu malu ketika mereka melihat semuanya itu. 这个以色列人呢，他们应该在神的面前感到羞愧。 Seharusnya bangsa Israel itu malu ketika mereka tiba di Elim. 当他们到了以琳，他们应当羞愧。 Karena sesungguhnya ibu-ibu, Allah itu sudah menyediakan sebuah tempat untuk melepaskan dahaganya mereka. 因为原来呢，神已经为他们预备了水喝， Allah itu sudah mempersiapkan sebuah tempat dengan baik 神已经为他们预备了很好的地方， untuk melepaskan kelelahan mereka, kepenatan mereka karena sudah berjalan di padang gurun selama 3 hari. 让他们能够有水喝，没有口渴了，也能够休息。 Ketika mereka tiba di Elim, 当他们到了以琳之后， seharusnya bangsa Israel itu tersungkur melihat 12 mata air dan 70 pohon kurma. 当他们看到12股水泉，看到70棵棕树的时候，他们应当俯伏称谢神。 Kenapa? 为什么呢？ Karena di sana Tuhan itu sudah sangat sayang dengan mereka. 因为那件事情呢，他们看见的呢，是表明神是多么的爱他们。 Seharusnya mereka itu memukul diri mereka sendiri. 他们应该击打自己。 Kenapa? 为什么？ Karena Elim itu sebuah tempat 因为以琳是一个地方， untuk membuktikan
是表明 bahwa Allah itu sangat sayang dengan mereka. 神是何等的爱他们。 Di sana tidak ada lagi alasan untuk mereka bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 在那边，他们就没有再有理由要抱怨， Apalagi melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan karena hanya mendapat air yang pahit. 更何况因着苦水离弃了神。 Seharusnya Elim membuat sebuah kesadaran 以琳应当要使他们清醒， supaya bangsa ini percaya kepada Tuhan secara totalitas, 要让他们这些以色列民呢，完全的信靠主， tidak lagi khawatir, takut, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, apalagi bersungguh-sungguh. 不再忧虑，不再害怕，不再离开神，不再忘了神，不再向神埋怨。 Karena ibu-ibu, jarak antara Mara dan Elim itu hanya beberapa kilometer saja. 因为马拉与以琳呢，它的这个距离呢，只是几公里而已。 Ada beberapa penafsir Alkitab mengatakan, 有一些的圣经学家这样说， jarak antara Mara dan Elim 马拉与以琳的距离 itu lebih kurang sepanjang 1 hari jalannya. 只是一天的路途， Jaraknya cuma 1 hari berjalan kaki. 也是他们走路一天的路程。 Bagaimana dengan kita ibu-ibu? 我们又如何呢？ Apakah masih ada alasan bagi kita untuk meragukan Allah kita itu? 我们还有理由去怀疑神吗？ Apakah hati kita pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan? 我们是不是还是有抱怨的心态？ Seharusnya tidak ada ruang lagi di dalam hati kita 我们的心应当没有了埋怨的空间， untuk meragukan Allah. 没有空间怀疑神， Dan tidak ada alasan lagi di dalam hati kita 在我们的心里已经没有了理由 untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. 让我们向神抱怨。 Meskipun di masa COVID ini 虽然在这个新冠肺炎的大流行的期间， belum lagi ada banyak berita-berita yang sepertinya mengganggu sekali ketenangan hidup kita, 还有很多的新闻困扰着我们， kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. 我们仍然有坚固的信心，信靠主， Karena Allah yang menolong kita itu 因为神是帮助我们的神， telah menolong kita juga di kehidupan kita di masa lalu kita. 已经在我们过去的生活已经帮助了我们， Jadi tidak ada ruang lagi untuk hati kita untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. 所以在我们的心里就没有空间埋怨了。 Kita bersatu di dalam doa. 我们一起来低头祷告。 Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menegur kami, menyadarkan kami dengan kisah Mara dan Elim. Kisah di mana bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi begitu banyak pencobaan ya Tuhan, begitu banyak sepertinya masalah, pintu yang tertutup. Namun mereka malah meragukan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan bersungguh-sungguh. Bapak, seharusnya 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir, melihat bagaimana Allah itu membelah laut Teberau, melihat bagaimana Allah itu tiba-tiba berdiri di tanah yang berdiri di depan bangsa Israel, berubah menjadi di belakang Israel untuk menghalangi bangsa Mesir mengejar mereka. Seharusnya itu membuat mereka takjub ya Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan tidak ada lagi ruang di hati mereka untuk meragukan Tuhan, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, apalagi bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar dari kisah ini. Meskipun situasi tidak mudah, orang-orang yang kami kasihi mungkin tidak lagi bersama-sama dengan kami. Ada banyak kedukaan, ada banyak permasalahan hidup, ekonomi, kesehatan. Rasanya itu mengganggu kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami semakin percaya Tuhan. Kisah Mara dan Elim ini membuat kami menjadi orang yang percaya. Menjadi orang yang selalu berpegang kepada janji Tuhan. Bukan berpegang bersandar kepada kekuatan diri sendiri, kekayaan diri sendiri, kesehatan diri sendiri, ataupun kekuatan daripada keluarga sendiri. Karena kami tahu kami adalah manusia rentan Tuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus berdengung keras dalam hati kami, bunyi terus di dalam hati kami, sehingga keseharian kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, dengan sikap yang percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.